Okey, cikgu nampak ah? Nampak. Okey cikgu. Respon sikit nampak slide Ada Tuan. Ada? Tiada. Tiada? Oh, tak masuk lagi. Sekejap. Windows. Klik tu, kita klik kan? Tak keluar apa tu? Dia tak keluar ni. Tak keluar nanti. Mana? Okey, buka tu. Okey, klik. Okey, share. Dah, ada di tadi orang kata tak ada. Ada. Ada lagi. Mio-nya ada. Mio-nya ada. Ada? Mio-nya ada. Okey, cikgu nampak Assalamualaikum cikgu. Boleh respon Aduh. Tuan. Nanti tu. Okey dah. Tapi dia orang tak ada keluar suara. Cikgu ni wujud ke tak wujud ni? Windows. Dah. Boy. Share. Kan dengar suara aku ada kat sana. Boleh buka lah. Mic buka dah. Dah buka dah. Nampak je, nampak. Nampak? Ada dah. Cuba. Nampak. Okey, suara boleh dengar suara? Dengar. Okey. Okey, so kita boleh mula cikgu Boleh. Okey. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih bagi cikgu-cikgu yang hadir dan mengambil masa sikit untuk saya menjelaskan tentang guru pembimbing praktikum untuk belajar sesi semester Januari hingga Mei 2024. Baik, mereka akan berada dan sekarang mereka telah pun berada. Tak ada suara? Suara tak ada? Cikgu dengar ke suara saya? Dengar dengan jelas. Dengar. Dengar. Dia dengar? Teruskan. Dengar suara dia orang mana? Kawahan dengar Teruskan cikgu. Dengar. Boleh Boleh. Baik, sorry, teknikal sikit Baik, sekarang pelajar-pelajar
telah pun berada di sekolah cikgu. Mereka bermula daripada 2 Januari hingga 26 April selama 12 minggu. Tapi saya akui memang ada kekangan-kekangan yang akan mereka hadapi bila berada di sekolah. Yang pertamanya, minggu ni kita tahu bahawa kebanyakan sekolahnya ialah minggu peperiksaan. Dan ada juga sekolah minggu depan pun dah mula minggu peperiksaan. Selepas tu sekolah akan bercuti, dan selepas bercuti kita akan ada peralihan itu bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi ada beberapa kekangan. Sebenarnya perkara ini tak boleh dielakkan sebab ini adalah perancangan takwim daripada IPJM. Untuk pelajar kali ini dia punya praktikum ni adalah bermula pada Januari. Jadi memang pelajar-pelajar ni akan bermasalah. Yang pertamanya bila berlakunya peralihan tahun. Dan pelajar-pelajar ni juga akan beralih tahun lah. Kalau mengajar tahun 1, tahun depan dia akan pelajar yang bersama dengan dia juga akan beralih ke tahun 2. Jadi itu adalah kekangan-kekangan yang akan mereka hadapi lah. Jadi untuk makluman cikgu, untuk pelajar-pelajar elektif PJ, pendidikan jasmani, mereka akan mengajar maksimum dia ialah 4 waktu seminggu. Paling minimumnya adalah 2 waktu. Jadi saya minta tolong jasa baik daripada cikgu-cikgu sebagai guru membimbing. Pastikan pelajar-pelajar ni mereka mengajar jangan lebih daripada 4 minggu lah untuk elektif PJ. Jadi 2 ke 4 minggu, 2 ke 4 waktu saja seminggu. Okey, saya harap ini jelas. Baik. Untuk objektif praktikum ni yang pertamanya kita sebenarnya nak melihatkan potensi pelajar lah. Sebagai seorang pendidik, bila mereka berada di sekolah, jadi mereka berada di suasana yang sebenar sebagai seorang pendidik. Jadi kita nak tengoklah dari segi dia punya kompetensi dia orang. Dari segi dari segi sasiahnya, dari segi rohaninya, dari segi komunikasinya bersama guru-guru dan pentadbir. Jadi itu yang perlu kita lihat lah. Itu objektif yang perlu kita tengok. Objektif praktikum. Yang keduanya ialah kita nak mengoptimumkan penggunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses PDP. Sebab pelajar-pelajar ni telah kita beri input dan mereka pun sebenarnya adalah pelajar yang cemerlang. Dari segi penggunaan teknologi ni mereka memang kerana lebih advance daripada kita lah. Lebih maju ke hadapan. Jadi dengan adanya ilmu tu kita mengharapkan mereka dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang ada itu untuk kegunaan sebagai seorang guru untuk mengajarlah dalam proses PDP, pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebagai guru pembimbing dan juga pensyarah yang akan datang untuk menilai pelajar, ini adalah satu kriteria yang kita akan nilai lah. Perkara-perkara yang akan nilai bagi guru PJ. Yang pertama kita mengharapkan bila pelajar tu berada di sekolah cikgu, kalau mereka mengajar PJ itu maknanya mereka berpakaian lengkap sebagai seorang guru PJ lah. Dengan tracksuitnya, dengan baju t-shirt. T-shirt pun mesti berkolor yang maknanya lengkap dengan berpakaian sukan, ada whistle, ada apa yang sesuai dengan kasut sukan. Jadi itu ialah kriteria dari segi pakaian lah. Yang keduanya, guru-guru pembimbing ni kena pastikanlah, maknanya pelajar-pelajar ni dalam tempoh 12 minggu ni mereka membuat rancangan pengajaran. Jadi saya mengharapkanlah daripada pihak IPG juga mengharapkanlah bila ada unit praktikum supaya cikgu-cikgu pembimbing ni dapat melihatlah supaya pelajar ni menyiapkan dia orang punya rancangan pengajaran. Kalau ada 4 waktu seminggu tu maknanya dalam seminggu tu ada 4 rancangan mengajar. Yang seterusnya ialah pengurusan dan kawalan pelajar di padang ataupun dalam kelas. Mana pelajar guru-guru pelatih ni bila berada di sekolah ni, yang pertamanya kita akan lihatlah mereka boleh tak menguruskan pelajar dan boleh tak mengawal pelajar. Terutamanya berada di padang lah. Itu yang perlu dilihat. Itu yang perlu kita nilai bersamalah dengan pensyarah-pensyarah nanti. Okey, yang seterusnya ialah peralatan dan kemudahan yang digunakan. Kemungkinan kadang kita lihat peralatan di sekolah kadang
Ada setengah sekolah dari segi peralatannya tak mencukupi. Ada sekolah peralatannya lengkap. Ada sekolah dari segi padangnya cukup baik dan sesuai untuk melaksanakan pengajaran PJ. Ada sekolah kadang tidak ada padang, hanya ada kot atau gelanggang saja. Jadi kadang proses pengajaran ni kadang kita boleh lihat, maknanya pelajar tu boleh tak manipulasikan alatan-alatan yang ada di persekitarannya dia, maknanya dia boleh gunakan bahan-bahan terbuang untuk dia mengajar. Itu kita akan ambil sebagai advantage lah, maknanya dia dapat memanipulasikan peralatan-peralatan yang ada di persekitaran dia. Okey, yang seterusnya ialah dari segi kehadiran. Kehadiran praktikum ni kita, pelajar-pelajar ni, guru-guru pelatih ni ialah mesti 100%. Bermakna mereka mesti berada di sekolah dan tempoh 12 minggu ni ialah lengkap. Tiada ponting, tiada apa. Sekiranya mereka tiada di sekolah dengan alasan kalau ada surat cuti MC kena kepik lah. Kena lampirkan dan kena maklumkan kepada pihak sekolah lah. Sebab kita tahu pengalaman lama ada juga pelajar-pelajar yang mengambil kesempatan. Jadi kita harap kali ini tiada pelajar-pelajar yang mengambil kesempatan lah. Mana kita mengharapkan kehadiran pelajar ni mesti cukup 100%. Kalau mereka tak cukup, maknanya mereka akan ganti. Maknanya praktikum mereka bukan gagal. Maknanya kalau 5 hari tak cukup, maknanya 5 hari tu dia orang akan ganti. Kena ada tambahan hari lagi lah. Begitulah maksud dia. Okey, ini adalah contoh RPH pendidikan jasmani. Kalau cikgu lihat pendidikan jasmani RPH ni, kalau yang sebelum ni mungkin cikgu pernah lihat berbeza sikit. Kita dah buat perubahan sikit dari segi bentuk layout dia, dari segi penulisan RPH dia. Yang pertamanya kita tengok kita ada mata pelajaran lah, kita fokus pada pendidikan jasmani lah. Tajuk dia, tema dia, contohnya tajuk. Kita tengok kalau tajuk maknanya kemahiran asal bola jaring, mana tema dia contohnya hantaran sisi lah. Okey. Standard kandungan ni kita boleh melihat pada buku buku perancangan tahunan tu lah. Ada standard pembelajaran dia dah ada kat situ. Jadi perkara macam ni saya rasa tak jadi masalah sebab pelajar dah dimaklumkan cara penulisan. Artinya dan kita pun dah berikan tapak dia. So, pelajar gunakan tapak yang sama dan tajuk tu ialah berdasarkan kepada minggu-minggu. Sekarang ni dah minggu akhir lah. Saya tak tahulah sukatan di sekolah tu dah selesai ke belum ke, saya tak pastilah. Tapi kalau belum habis pun maknanya pelajar akan meneruskan ikut minggu-minggu terakhir lah dalam tahun tersebut. Okey, dalam pendidikan jasmani pastikan cikgu dah pastikanlah kalau cikgu lihat dia punya rancangan mengajar ni, pastikan ada 3 domain tu ya. Psikomotor, kognitif dan reflektif. Okey. Contoh-contoh ni saya dah bagi pada pelajar. Jadi cikgu boleh tengok boleh berkongsi dengan mereka lah. Dan boleh berbincang dan saya mengharap cikgu dapat membantu lah. Sangat-sangat mengharapkan cikgu dapat membantu pelajar ni. Jadi pelajar-pelajar ni ialah mereka ni sebenarnya ialah praktikum kali kedua. Saya rasa dah tak banyak masalah sebab pengalaman pertama mereka dah ada, ini adalah pengalaman yang kali kedua. Okey, dalam item rancangan mengajar tu contohnya dia ada elemen berantas kurikulum, kemahiran insaniah. Jadi dia akan tick lah kat situ. Dia lebih mudah lah daripada dulu, dia banyak kepada penulisan. Okey, seperti biasa kita ada 4 kolom. Kita fasa aktiviti, organisasi atau bahan banyak belajar dan catatan. Nanti cikgu akan lihat beginilah bentuk dia. Okey, dia akan ada segmentasi, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan penutup lah. Jadi saya tunjuk sini segmentasi lah. Terus pada penutup. Jadi dia ada langkah 2, langkah 3 tu, itu akan pelajar dia tahulah untuk membinanya. Okey, untuk penutup dan akhir sekali ialah penilaian, pengajaran dan pembelajaran pentafsiran. Jadi selepas pengajaran, pelajar ini mesti membuat refleksi apa yang telah diajar
sama ada objektif dia tercapai ke tak capai, jadi dia kena buat penulisan rumusan daripada apa yang dia ajar. Okey, itu ialah berkaitan dengan rancangan mengajar. Jadi untuk bahagian ni ada cikgu nak tanya Saya buka kejap. Kalau tak ada kita teruskan. Apa kalau macam tu sesi akhir. Sesi akhir kita akan bincang bersama-sama lah kalau ada pengalaman-pengalaman cikgu yang mengajar mengajar membimbing guru-guru guru pembimbing praktikal ni. Kalau ada pengalaman-pengalaman yang perlu ditanya, boleh kita berkongsi di sini lah. Okey. Jadi apa peranan dan tanggungjawab guru pembimbing? Okey. Saya mengharapkan guru pembimbing ni yang pertamanya ialah apabila pelajar tu berada di sekolah, yang pertama dapatkan maklumat yang berkaitan praktikum. Dan mungkin sebelum ni guru-guru pembimbing telah mendapat maklumat daripada unit praktikum dan juga daripada pelajar. Jadi cikgu dapatkan maklumat dari mereka, maknanya maklumat peribadi, maklumat pengalaman mereka ke apa ke untuk diletakkan dalam kalau unit. Sekarang ni Koko saya tak tahu sekolah ada ke tak ada lagi. Jadi kalau ada maklumat mereka, kalau mereka dalam PBSM, letakkan mereka sebagai PBSM sebab kita akan ada penilaian juga kurikulum. Okey, yang keduanya ialah seperti mana yang saya maklumkan tadi, memastikan kehadiran pelajar 100% dalam pelaksanaan tempoh praktikum. Maknanya pastikan mereka 100%. Sekiranya mereka tak hadir, cikgu boleh maklumkan pada pesyarah yang datang menyilia mereka lah. Kena bagi tahulah apa alasan mereka sebab tak hadir ke. Sebab ini memberi kesan kepada pelajar tu. Yang ketiganya ialah seterusnya kita guru pembimbing ni bolehlah berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyelidikan. Maknanya mungkin ada slot yang sesuai, ada waktu akhir ke, ataupun selepas pengajaran dia, mana guru nak berbincang, memberi bimbingan. Jadi maknanya ada kita beri peluang lah, maknanya cikgu dengan pelajar tu bersama-sama lah. Selain menyelia dan membimbing. Sebab kita pesyarah kita hanya ada dalam 3 kali atau 4 kali yang datang melawat pelajar. Mungkin bimbingan tu tak cukup ataupun tak cukup lengkap lah. Jadi kita mengharapkan pengalaman cikgu-cikgu yang berada di sekolah tu dapat membantu. Sangat membantulah pelajar-pelajar ni untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Yang seterusnya ialah mengadakan pembincangan dengan pentadbir sekolah dan guru pembimbing secara bersusun. Jadi sekiranya perlu meminta pertolongan daripada pelajar-pelajar ni, jadi bolehlah berbincang dengan mereka dan juga pihak pentadbir untuk buat program ke, melaksanakan program ke, atau membuat keceriaan sekolah ke, jadi boleh bincang, tak ada masalah. Cuma kita minta supaya jangan terlalu padat sangatlah kepada pelajar-pelajar praktikum ni. Takut sebab mereka pun banyak juga tugasan-tugasan yang perlu dibuat. Tapi tak ada masalah sebenarnya kalau guru nak minta pertolongan kepada mereka. Jadi bolehlah berbincang. Baik. Biasa tak banyak kita nak bincangkan. Jadi mungkin kita nak bincangkan tentang pengalaman cikgu yang telah mengajar. Saya rasa banyak cikgu-cikgu ni telah menjadi guru pembimbing kepada pelajar-pelajar praktikum. Sebab di kawasan Ipoh ni boleh dikatakan majoriti sekolah-sekolah yang ada di Ipoh ni menerima pelajar-pelajar praktikum. Jadi saya rasa banyak cikgu-cikgu yang ada pengalaman sebagai guru pembimbing. Mungkin kita boleh kongsi bersama. Okey, saya bukakan masa untuk kita bincang selama pun nak tanya apa-apa ke. Okey, ada perbincangan ke? Sebentar Ego. Okey, Cikgu Samuel. Okey. Sekolah mana cikgu? Saya Cikgu Shan daripada Skill Asal. Asal, okey. Okey. Cikgu, saya nak tanya sikit sebab Koko kami dah habis. Dalam mesyuarat semalam dia kata menggunakan waktu elektif untuk menjalankan Koko. Tapi guru praktikum tu kami untuk PJ bagi 2 masa je untuk PJ. Okay. So kalau bagi 2 masa nak menjalankan Koko tu macam mana Saya kurang faham
Okey, untuk elektif ni memang kita bagi tahu tadi waktu mereka mengajar 2 ke 4 waktu, betul je tu memang kalau saya tanya kebanyakannya ialah semua sekolah Koko dah tak berjalan. Maknanya di hujung ni memang sekolah-sekolah memang dah tak ada melaksanakan Koko. Tapi penilaian untuk praktikal kita masih berjalan. Jadi itu pesyarah dengan pelajar tu kita akan bincang lah. Maknanya kita nak buat di mana, kita ambil waktu di mana. Mungkin selepas sekolah pun tak ada masalah. Maknanya kalau selepas PDP maknanya sekolah biasanya habis 1.30 kan. Mungkin pukul 2, 2.30 pun boleh. Ataupun dia nak ambil waktu elektif. Waktu PJ tu dia nak buat Koko pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita nak tengok pelaksanaan tu ada ke tak ada. Sebab kita tahu kebanyakan sekolah-sekolah memang dah tak ada Koko. Boleh jelas kan? Semoga maknanya dia orang boleh gunakan waktu elektif. Itu antara perbincangan antara penyelia, itu pesyarah dengan pelajar lah. So maksudnya kalau sekolah yang ada bagi 4 waktu, dia 2 waktu boleh ajar Koko, 2 waktu untuk PJ. Macam sekolah saya hanya bagi 2 waktu. Kalau saya bagi 2 waktu untuk Koko, maksudnya dia orang tak ajar PJ lah macam tu. Tak. Dia macam ni. Untuk Koko ni kita hanya buat penilaian saja. Maknanya hari biasa mereka akan buat PJ. Contohnya 2 waktu seminggu tu PJ. Mungkin dia akan berbincang dengan pelajar tu, okey minggu depan untuk 1 hari, contohnya hari Selasa 1 waktu tu, saya nak buat penilaian Koko saja. Jadi dia buat penilaian Koko sajalah. Yang lagi waktu tu macam PJ lah. Dia untuk penilaian je saja. Alright. Bukan dia melaksanakan setiap minggu tu Koko. Kita nak buat penilaian saja. Sebab kita tahu memang kalau nak buat setiap petang memang pelaksanaan Koko dah tak ada. Kita tak nak ganggu pelajar yang bila ada Koko dia akan masalah dengan ibu bapa nak balik apa semua kan. Sebab dia tak serentak, bukan semua melibatkan pelajar kan. Melibatkan sebahagian dia akan ganggu. Kita tak nak ambil risiko kat situ lah. Jadi saya nak tengok pada pelaksanaan. Mana kalau dia orang dah boleh laksanakan tak ada masalah. Itu antara perbincangan penyelia dengan pesyarah dengan pelajar lah. Tapi untuk elektif dia orang memang wajib setiap minggu tu memang mereka akan buat lah. Boleh? Baik, terima kasih Cikgu. Okey. Ada pertanyaan lagi ya Cikgu? Saya tahu memang ada masalah ni sebab waktu cuti ni pun dah mengganggu banyak ni. Yang pertamanya pesyarah nak menyelia pun akan terganggu juga sebenarnya. 4 minggu tu kita terpaksa kejar masa-masa lain lah. Cikgu Khairul Nizam, mungkin orang lama kot. Ada yang tanya Cikgu? Okey, Khairul Nizam, tiada soalan. Lagi satu, saya rasa mungkin unit praktikum ada maklumkan bahawa guru pembimbing ni boleh buat tuntutan. Kalau tak dapat maklumat boleh tanya pada pelajar lah. Jadi borang tu pelajar boleh dapatkan daripada unit praktikum lah untuk bagi kepada guru pembimbing. Saya rasa ada tuntutan tapi saya tak tahu lah berapa dia punya tuntutan dia. Dia ada pengalaman. Ya. Nizam. Itu saya tak pasti sangat lah. Cik Mio, saya nak tumpang tanya. Okey, sama juga dengan Koko, kita punya syllabus pun dah sampai ke hujung. Dah habis lah. Tapi boleh tak kita pilih macam sekarang sama ada kita buat ulang kaji ataupun kita bagi pilihan kepada guru pelatih tu untuk pilih subjek apa yang dia nak ajar untuk aktiviti PJK ni. Boleh ke atau tidak? Oh, untuk subjek kebebasan lah, tapi subjek PJ lah. Ya. Kalau ikutkan asalnya memang kita ikut pada sukatan mingguan. Baik. Tapi sebab silibus dah habis, tak apa, saya dah berbincang, sebenarnya saya dah berbincang dengan pihak unit praktikum. Jadi keputusannya mereka bagi kepada pada pelajar, pilihlah ikut kesesuaian dan mengikut guru pembimbing. Baik. Okey, kalau macam tu saya jelas. Siapa boleh ajar lah.
Tapi mesti berdasarkan kepada sukatan yang ada lah. Ya. Sebab saya ada bincang juga dengan guru praktikum tu. Saya kata nanti saya akan panjang kalau tanyakan perkara ni tentang bagaimana sukatan. Sebab kalau nak ikut minggu pun boleh, minggu 37 pun boleh, tak ada masalah. Kan? Cuma takut ada kekangan sikit lah. Tapi saya nampak dah ada penjelasan daripada Encik Mio, saya ucapkan terima kasih lah. Dia akan untuk selepas cuti tu dia akan beralih kepada tahun baru kan. Betul. Yang tahun baru tu dia akan terganggu sikit, dia akan ikut silver balik lah. Minggu pertama kedua kan. Baik. Cuma saya risau minggu pertama sekolah tu mungkin jadual waktu dia orang tak ada lagi. Betul. Kan. Jadi jadual waktu sebulan yang cuti tu pun dah tak berlangsung proses pengajaran pembelajaran. Lepas seminggu lagi dah masuk tu pun tak ada. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar ni waktu dia macam tak cukup lah. Tapi kalau ikut respon Cik Mio tadi, kata macam mana seminggu pertama, minggu kedua tu tak ada waktu, tak ada jadual lagi? Saya rasa kadang kat sekolah kadang belum siap lagi jadual. Biasanya tidak. Sebabnya mereka dah masuk awal tahun, hujung tahun ni. Okey. Biasanya penolong kanan dalam tempoh cuti tu penolong kanan dah selesaikan semua tu, setahu saya. Alhamdulillah. Kalau macam ni maknanya tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah. Biasanya tak jadi masalah. Cuma peralihan tahun tu lah. Ya, sama ada guru pelatih ni, guru pembimbing, guru praktikum ni nak ambil pelajar yang sama ataupun pelajar tahun yang sama. Kalau dia tahun 3, tahun depan tahun 3 juga ke, ataupun tahun 3, tahun depan dia nak balik ikut tahun 4 ikut pelajar. Itu saya tak pastilah. Jadi dia akan terganggu juga sebenarnya pelajar praktikum ni. Betul cikgu Ya, betul. Cuma tadi saya dah jelaskan kepada guru-guru yang hadir di sekolah saya kata sebaiknya dia ambil murid yang sama walaupun dia beralih tahun. Sebab apa? Dia daripada segi kawalan kelas, daripada macam mana dia perkenalan dia dengan murid dia dah ada pengalaman. Jadi sebab kalau dia dah kenal pelajar. Dia dah kenal pelajar tu. Dia dah tahu karakter pelajar. Kalau dapat macam tu, saya rasa itu yang terbaik lah. Ya. Tapi saya rasa tak semua sekolah dapat melakukan macam tu lah. Betul. Tapi kalau dapat buat tu, alhamdulillah. Ya. Sebab kita tak nak membebankan pada pelajar sangat lah. Kalau pihak sekolah tak nak membebankan pelajar, itu sangat-sangat kita menghargai lah. Ya. Kan? Sebab saya nampak tadi dalam macam minggu yang pertama ni, saya kata tak apa, ajar je apa-apa. Ajar yang senang-senang pun tak apa. Sebab apa? Yang ini adalah salam perkenalan mereka dengan murid. Bagi mereka belajar macam mana nak menguasai kawalan kelas, apa semua kan. Tapi bila macam tahun depan, kalau kita guna syllabus yang betul ni, ajar betul-betul. Ajar ikut syllabus yang sebetul. Betul, terima kasih pandangan cikgu. Cikgu Khairul, sekolah mana cikgu? Saya sekolah Methodist Ho Seng On. Oh, Methodist Ho Seng On. Okey. Ini ada. Baik. Di Bandar ya? Betul. Okey. Terima kasih pandangan cikgu. Baik, terima kasih. Okey, ada pandangan lain ke? Pertanyaan atau pandangan? Saya Encik Mio. Assalamualaikum. Saya dengar Encik Mio? Ya, Waalaikumsalam. Okay, saya Cikgu Fazlan daripada SK Dato' Ahmad Syed Tambahan. So saya ada tengoklah jadual pemetaan bimbingan guru pembimbing. So saya nak tanya, kolaboratif 1 tu merujuk kepada apa? Borang dia? Dekat tu ada kolaboratif 1 dekat jadual tu. Pemetaan bimbingan. Ada tulis itu kolaboratif 1 pada minggu ke-6. Okey. Dia kolaboratif tu, dia ada borang tu. Dia ada borang, satu borang tu. Borang yang sama je. Boleh daripada pelajar. Borang dia hanya guna dia hanya isi borang lah Cik Mio. Ya. Dia macam pemantauan. Okey, baik. Okey, terima kasih Cik Mio. Okey, saya bagi masa 2 minit lagi lah. Kalau tak ada apa, saya rasa kita boleh tutup sesi ni. Saya mengharapkan penjelasan saya tadi jelas lah. Kalau ada masalah boleh berbincang dengan terus dengan saya. Kalau nak nombor telefon saya boleh bagilah. Kalau ada pertanyaan tentang ini hanya melibatkan untuk PJ sajalah. PJ saja. Nombor saya 013-520, saya bagi dalam ni lah. Dalam mesej 013-520-7857. Okey. Ini nombor saya kalau ada apa-apa pertanyaan. Okey, boleh dapat ya? Dalam mesej tu.
Okay, kalau tak ada apa-apa, saya sudahi sesi ini dengan surah Al-As. Okey, terima kasih cikgu yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang tersilap daripada saya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi ya. Terima kasih cikgu.